Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk isu kontemporari dalam ilmu tafsir untuk OUM, Open University Malaysia, AMST 5103. Next, di mana kita telah membagikan kepada beberapa tajuk. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, karya dan pengarang tafsir Al-Quran di Malaysia. Yang ketiga, tafsiran golongan sufi ataupun isyari. Yang keempat, analisis terhadap metod tafsir double movement Fazlur Rahman. Dan akhir sekali adalah penutup. Yang pertama, pengenalan, di mana 4 bahagian tugasan ni. Kita memperkenalkan karya tafsir, pengarang tafsir Al-Quran tempatan yang terdapat di Malaysia. Dan yang kedua, menjelaskan cara lebih terperinci salah satu tafsiran yang sering menimbulkan polemik, iaitulah tafsiran golongan sufi. Yang ketiga, menganalisis metod Fazlur Rahman, dan penutup. Okey, next. Yang kedua, karya dan pengarang tafsir Al-Quran di Malaysia, di mana antara kitab tafsir tempatan, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tafsir Nur Ihsan, tafsir Ar-Rawi, Juzuk Amma, tafsir Pedoman Muttaqin. Di mana sebenarnya tafsir kitab tafsir tempatan ni banyak. Di mana kita untuk kajian kali ini, saya mengenengahkan hanya 4 tafsir daripada puluhan tafsir ulama-ulama tempatan yang mereka ulama yang berlatar belakangkan pelbagai latar belakang, antaranya yang mengaji di India, Pakistan, Timur Tengah, bahkan ada yang belajar di Indonesia, dan ada yang mondok ataupun pengajian pondok di Patani, Kelantan dan Kedah dan seumpamanya. Di mana kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu telah dihasilkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, yang telah menulis kitab Terjemahan Al-Mustafi. Saya memfokuskan kepada 4 tafsir tadi, di mana yang pertama, tafsir Nur Ihsan. Tafsir ini ditulis oleh Tuan Haji Muhammad Said bin Umar, yang mana tafsirnya lengkap 30 juzuk, dan telah dicetak beberapa kali. Bentuk penulisan dalam karya ini adalah terikat dengan gaya bahasa Melayu lama. Dan corak penafsirannya menggunakan corak umum, iaitulah penafsiran yang diberikan tidak mengacu kepada satu corak yang tertentu. Itu sebagai secara ringkaslah. Yang kedua, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir ini pengarangnya ada 2 orang. Yang pertama, Ustaz Faisal Haji Osman. Beliau sempat mengarang 10 juzuk yang pertama sahaja. Kemudian disambung oleh Tuan Syekh Abdullah Basmeh sebanyak 20 juzuk yang terakhir, dan disemak oleh Tuan Haji Muhammad Nur Ibrahim. Jadi lengkaplah 30 juzuk Al-Quran, dan mula dicetak pada tahun 1980, dan cetakan ke-10 pada 1990 oleh Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Basmeh menggunakan metod terjemahan tafsiriyah. Penafsiran Basmeh lebih kepada ijmali kerana hanya menafsir sebahagian ayat dan memberi penjelasan secara ringkas tetapi padat. Maksudnya tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni adalah sebenarnya dia tafsir yang sangat meluas, digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia sebagai panduan umum, dan penjelasannya agak ringkas, yang memudahkan siapa sahaja untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Yang kedua, tafsir Pimpinan tafsir Ar-Rawi, Juzuk Amma. Apa yang dimaksudkan Juzuk Amma ni, oleh kerana tafsir Ar-Rawi hanya menjelaskan Juzuk Amma sahaja.
Penulisnya Tuan Haji Yusuf bin Abdullah bin Haji Nuruddin Ar-Rawi, ataupun dikenali sebagai Tuan Haji Yusuf Rawa. Saya Alhamdulillah sempat pergi ke rumah beliau sebelum beliau, ialah masa tu beliau dah baru meninggal dunia, jadi saya sempat ke sana lah, di Pulau Pinang. Cetakan yang pertama tahun 1950, terbitan Maktabah Al-Haj Abdullah bin Muhammad Nuruddin Ar-Rawi, Pulau Pinang, dan hanya juzuk amma sahaja, dan metodnya satu bentuk tafsir yang ringkas yang mampu difahami oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tafsirnya sangat ringkas, tapi Alhamdulillah boleh difahami secara mudah oleh masyarakat. Di mana 3 bentuk metod khusus, iaitulah yang pertama tentang sebab turun ayat, asbabun nuzul. Yang kedua, faedah dari setiap surah, apa faedahnya, khususnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut. Yang seterusnya, tafsir pedoman muttaqin, Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur Abdul Hayy AS, di mana beliau sentiasa tahun 80-an 90-an sentiasa masuk dalam TV lah, TV Malaysia, RTM dan seumpamanya, menerangkan tentang ilmu Islam kepada masyarakat. Dan metodnya adalah kesinambungan kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sebelumnya kitab ini telah diterbitkan sebanyak 4 juzuk. Pentasihan juzuk 3 dan 4 telah diadakan pada 6 hingga 8 April tahun 2009 di Sepang, Selangor, manakala pada juzuk yang kelima dan 6 pada 22 hingga 24 Jun 2010 di Bangi. Tafsir ini disempurnakan, insya-Allah akan disempurnakan dalam 30 juzuk. Setiap juzuk tafsir ini mengandungi 750 hingga 800 halaman. Yang ketiga, tafsiran golongan Sufi Syari, di mana antara tafsir Syari adalah satu takwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan makna selain makna yang zahir baginya, berasaskan isyarat yang halus yang terzahir bagi para salik, yang mana boleh diselaraskan antaranya dengan makna yang zahir yang diinginkan. Di mana antara tafsir Isyari yang muktabar, tafsir oleh Imam Abdul Rahman As-Sulami, Lataif Al-Isyarah oleh Imam Abdul Karim Al-Kushairi, di mana tafsir Isyari adalah tafsir yang mempunyai makna yang tersembunyi, yang bukan makna secara khusus yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di mana di antara contoh untuk menjelaskan perkara ni, saya bawa 3 contoh tafsir Isyari. Yang pertama, Ibn Abbas menafsirkan ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ila sampai habis ayat tersebut. Di mana ayat ni secara apabila ditanya kepada sahabat yang lain, mereka menyatakan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia supaya memuji dan meminta kepada Allah untuk mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila ditanya kepada Ibn Abbas menyatakan bahawa sebenarnya ayat ini menjelaskan bahawa dekatnya ajal ataupun kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika turun ayat surah Al-Maidah, ayat yang ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, sehingga habis ayat itu, di mana para sahabat apabila Islam ini agama Islam ini telah sempurna, mereka sangat gembira dengan ayat ini. Tetapi apabila Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila mendengar ayat ini, dia menangis. Kerana apa? Kerana dari sudut penafsirannya, dia mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Itu beza dia. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 22, yang bermaksud kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah andadan ni, padahal kamu mengetahui. Di mana Al-Tutsari dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Quran, menafsirkan kata andadan dalam surah tersebut dengan maksud nafsu ammarah yang sangat jelek.
Yang terakhir adalah analisis terhadap metod tafsiran double movement Fazlur Rahman, di mana beliau telah memperkenalkan sebuah metodologi komprehensif dalam memahami Al-Quran, iaitu gerakan ganda, di mana Fazlur Rahman dianggap sebagai seorang ulama yang telah membawa pembaharuan yang diiktiraf oleh dunia, yang mana setiap dekad, setiap 100 tahun akan ada orang-orang yang hebat dalam agama yang memperbaharukan urusan agama, bukan maksud meminda ajaran Allah Subhanahu wa taala. Antaranya di zaman moden ni, ulama daripada Pakistan, India, Pakistan, Pakindo, di mana beliau telah menafsirkan Al-Quran dengan metod yang sangat hebat sekali. Di mana metod gerakan ganda adalah penafsiran Al-Quran yang berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi era Al-Quran yang diturunkan. Gerakan pertama mengkaji konteks sosial moral umat Islam di masa Nabi dan menemukan deskripsi yang komprehensif tentang dunia saat itu. Gerakan kedua memanfaatkan nilai dan prinsip yang umum dan sistematis itu untuk diterapkan dalam konteks pembaca Al-Quran kontemporari, di mana 3 tahap mekanisme penerapan metod gerakan ganda, iaitulah perumusan pandangan dunia Al-Quran, sistematis etika Al-Quran dan mematerikan etika tersebut dalam konteks kontemporer, di mana kehadiran metod Rahman Fazlur Rahman ini menggantikan metod klasik yang mulai ditinggalkan dan terkesan kurang kondusif dalam menyelesaikan persoalan semasa. Etika Al-Quran dibangun di atas pedoman 3 kunci, iaitulah iman, Islam dan taqwa. Persoalan kaedah dan pemahaman metod dan hermeneutik terhadap Al-Quran belum pernah dibincangkan dengan secukupnya dalam tradisi Islam, dan merupakan perkara yang amat mendesak pada zaman ini. Rahman selanjutnya mengkritik kecenderungan menafsir dan memperlakukan ayat Al-Quran secara kerat-keratan dan tidak menentu, piecemeal and ad hoc. Inilah kelebihan Fazlur Rahman kan, yang berjaya menyesuaikan penafsiran Al-Quran bermula di zaman Nabi SAW, di zaman pertengahan sehinggalah di zaman mutakhir ini, dan beliau dianggap sebagai seorang mujaddid di akhir zaman. Innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si kulli ma'ati sanah mayujaddidu amra diniha, di mana ada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan pembaharuan yang diadakan ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat umum di masa sekarang. Pengusulan teori gerakan ganda double movement yang kini menjadi landasan bagi penafsiran baru yang bersifat kontekstual dan dinamik. Kefahaman tepat kepada pesanan Al-Quran dapat dipisahkan daripada keimanan itu sendiri, meskipun kita tidak boleh menafikan pemahaman boleh mendatangkan keimanan. Perbezaan antara pendekatan pure kognitif dan emotive faith ini memberi ruang kepada penafsiran Al-Quran yang berlandaskan kajian sejarah dan ilmiah. Pendekatan sejarah itu merupakan kemestian dan sah dari sisi epistemologi pewahyuan. Sekian sahaja pembentangan saya, di mana kita telah membahagikan kepada beberapa bahagian yang insya-Allah akan membawa suatu kefahaman yang sangat baik tentang penafsiran Al-Quran, khususnya kepada masyarakat umum yang berkait dengan ulama-ulama di tanah Melayu yang menafsirkan Al-Quran, kemudian tafsir Isyari, dan juga pedoman Fazlur Rahman yang menjadi mujaddid di akhir zaman ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.